Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tengok sini. InsyaAllah kita buka majlis kita pada malam ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelah sini ya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di malam yang penuh dengan barakah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dengan seorang mu'allaf ataupun saudara baru kita, walaupun sudah tahu banyak betul. Berapa tahun? 12 tahun. Nanti akan dihiaskan oleh saudara Syahrul nanti. Anda sebagai pengurusi surau dengan ketibaan kehadiran terutama ini untuk memberikan masa ruang mengisi ruang antara Indonesia kita untuk kita berfungsi sedikit pengalaman saudara bangsa. Yang mana hari ini akan dipromosikan oleh saudara Syahrul. Cuma anda nak maklumkan, saya nak maklumkan beberapa perkara. Esok kita ada kuliah maghrib yang disampaikan oleh Ustaz Nazrul Kitab Fiqh. Kemudian yang pentingnya pada 20 hari Rabu kita maulid kita pada 21 itu kita ada ceramah daripada Ustaz Iqbal, ceramah sempena dengan Maulid Rasul. Ceramah sempena dengan Maulid Rasul pada hari Rabu. Jadi ceramah, kemudian disusuli dengan ceramah dan disusuli dengan kita akan sambung dengan selawat pada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hari Rabu, jemput bersama-sama lah. Sebab itu dia maulid kita. Kemudian pada hari Khamis tu kita ada program muslimat. Kita ada program muslimat. Kita ada program muslimat yang mana untuk maklumat para muslimin, kita akan solat maghrib di surau ini pada hari Khamis tu. Tapi Aisyahnya kita dijemput ke masjid sana lah, masjid MUP. Sebab dia orang akan mulakan program dia pada maghrib sampai kepada Isyak dan lepas Isyak. Jadi muslimin tidak dibenarkanlah berada di kawasan surau kita ni. Jadi kita bagilah ruang pada dia orang untuk pada malam tersebut. Katanya ustazah tu daripada Amerika sini, pernah datang sini sekali. Jadi jemputlah muslimat-muslimat di sekitar kawasan Aksara UK untuk hadir bersama-sama. Nah, maklumnya Isyak tu kita tak ada buat. Untuk muslimin tak ada solat Jumaat Isyak pada hari Khamis minggu depan. Jadi itu antaranya. Jadi anda terus serahkan ini kepada saudara Syahrul untuk meneruskan majlis kita pada malam. Mantul. Boleh mereka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bersama kita pada malam yang berbahagia ini kita ada Brother Abdul Manan bin Abdullah ataupun nama bapa beliau adalah Serangga Sami, betul tak? Al-Manan anak lagi anda. Berusia 51 tahun dah memeluk Islam 12 tahun yang dahulu, masa umur 40 tahun Saya nak ceritakan sikit macam mana saya jumpa Brother Manan. Pagi tadi ada gotong royong dekat masjid. Kita ada clearkan dekat P5 tu untuk buat parking, untuk buat additional parking So dalam banyak-banyak orang yang tolong Ustaz, yang brother ni yang saya nampak paling rajin. Ada kapal Korea pun dia macam
Buat tak kisah, macam berani mati ya. Angkat batang kayu besar-besar masuk dalam jadi macam. Jadi kita tegur je lah. Apa khabar daripada mana saya ingatkan dia kerja dengan MPJ yang kerja lori tu. Memang minta maaf ada sikit lah. Dia pun kata orang panggil kerja bangla. So bila dia kata dia jadi Muslim dan jadi undertaker. Dulu saya difahamkan sebelum ni bekerja sebagai pembakar mayat. Undertaker 834 unit di BKL Jalan Koi Ceras Palu. Itu dia ada 8834. Dia ada nombor kod. Itu KDN, polis yang bagi kod tu kan. Bukan ada lesen tu. Bukan sembarang orang boleh bakar orang kan. Dia kena ada lesen 8834 Dia ada seorang kat situ kat Ceras. Jadi sebelum tu sebab saya agak macam bila dia kata daripada jalan Kuari Ceras, tiba-tiba pagi tu ada gotong royong. Tak ada surat jemputan. Ada surat jemputan? Allah gerakkan. Allah gerakkan? Allah betul. Jalan kaki dia, tapi malam tadi dia tidur Masjid Ridwan. Malam tadi dia naik bas, tidur Masjid Ridwan. So pagi-pagi tu Allah gerakkan so jalan kaki naik Masjid Mesir Berana. Betul ke kawan ni? Cerita macam tak betul. Kebetulan nak jumpa dengan ahli jemaah yang benar. Pasal kubur tutup. Mungkin kubur tutup. Ini kubur tutup. Ada sebulan. Pasal kubur penuh. Kubur penuh. Jadi kalau orang mati letak kat mana? Ampang. Ampang. Sekarang waktu bercuti sebulan lah. Sementara kubur tengah tutup. Dia orang dulu bakar bayang kau dia, sekarang dia gali kubur orang Islam pula. Dekat situ ada 3 kubur lah. Kristian, Islam, Hindu. Hindu belakang. Hindu tu tak boleh nampak tuan-tuan. Yang ada bawah underground. Underground kat Jalan Kuari Ceras. Dia duduk sekarang di Surau Jalan Kuari. Madrasah. Satu madrasah kat situ. Handphone pun tak ada. Jadi macam tadi saya kata suruh datang, mula saya nak suruh buat perkongsian dekat Masjid Mesir Berana. Tapi kebetulan malam ni ada kuliah. Jadi so fikir-fikir balik, datang surau saya lah. Sebab nak dapat dia agak susah. Tak boleh pilih dia datang kat sini Nak call handphone pun susah. Alang dah datang sebab dia kata nak tidur kat sini Tidur kat surau, kata ajak datang sini lah. Boleh Ini Abang Yus ada Dia tolong tadi, bagi tadi tebang pokok Tebang pokok besar-besar. Okey, Alhamdulillah. Jadi betul lah tadi datang tidur masjid dia orang besar. Pasal jumpa dengan yang berbahagia Tuan Imam. Dan masuk jamat pada pukul 12 malam. Inilah kita Allah kerana Allah. Dan masih Ridwan. Dia cerita macam pening sikit. Dia macam susah nak. Lepas tu pagi-pagi datang sikit, tak ada surat jemputan, tiba-tiba dia tercunguk pakai baju Istanbul. Seluar orang kata dia basuh sikit tadi. Masa seluar yang sama. Yang baju pun ada Allah bagi, ada kakak pun. Segelang tangan. Berpindah dari masjid ke masjid. Dia dari masjid dia buat jariah buat volunteer job. Yang tadi pun tak ada pergi makan petang tadi pun saya ambil ke Masjid Mesir Berana dekat sini lah. Salam malam ni saya kali kat sana. Itu satu cerita yang macam agak pelik yang yang buatkan saya macam nak tahu lagi pasal sejarah kan. Lepas tu okey. Ini dah habis sikit biodata macam mana saya jumpa dia tadi. Sebab orang terkejut. Tiba-tiba macam bidang terjun tadi. Malam ni ada kuliah khas kan. Jadi sebab saya rasa macam sesi perkongsian ini salah satu yang boleh buat inspirasi sebagai seorang Islam kat sini lah. Tiba. Jadi Brother Manan boleh terangkan sikit apa yang dibuat sekarang dan juga minta asal-usul. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum muslimin dan muslimat yang dalam akhir. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, yang arif Tuan Imam dan semua ahli tata kuasa surau dan ibu-ibu yang arif serta semua saudara mara, dengan silaturahim saya memperkenalkan diri. Nama asal Al-Manan, anak lelaki Encik S. Rangasami. Beliau seorang Sami tiga lain, Kelantan, Sami Mekah. Walaupun Hindu, beliau tetap di Kelantan dan anak kepada seorang ibu mengandung, iaitu jururawat Wat Bersalin. Beliau telah meninggal dunia. Puan Kamaladewi, ketua jururawat unit U8 Kerajaan, iaitu dalam Kedai. Puan Kamala telah meninggal dalam usia 74 tahun. Dan Allah SWT tidak memberi dan tidak membenarkan saya membakar ibu sendiri, kerana saya adalah seorang pembakar wanita
unit 8834, China, India, Sing, tempatan. Dan terutamanya untuk kaum Hindu, Jalan Kuala Ceras Jaya, dan untuk kaum Cina, Memorial Park nilai banyak, dan Lodhi, iaitu berdekatan dengan samping gerai. Tuan-tuan dan puan, hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Ayah asal negeri Kelantan, Tanah Merah. Ya. Dan beliau berkulit putih, ibu berkulit putih, 3 kakak berkulit putih, dan 2 adik perempuan. Saya seorang gelap mengikut. Di Tanah Merah siapa yang ada? Tanah Merah itu ayah. Masih ada? Masih ada. Keluarga adik-beradik semua masih ada? Adik-beradik kakak semua perempuan, saya satu lelaki. Semua dekat Kelantan? Bukan, mereka ni kebanyakan 3 jururawat. Semua dirawat? Dan mereka 5 dah kahwin. Dan apabila saya memeluk Islam, tak boleh kembali ke rumah kerana ayah saya marah dan beliau mengambil gambar saya dan kalung bunga mati atau hempus dalam agama Hindu. Tahun-tahun berapa tu? 2006, 16 Ogos 2006, saya mengucap 2 kalimat syahadat di negeri Perak berdepan dengan Datuk Arul Sani, iaitu Mufti Perak. Dan ya, beliau kata kucing bertanduk, undertakers memeluk Islam. Itulah dan beliau kata Nanda adalah Islam, dan beliau boleh berkuasa Tamil. Segala kepunyaan bagi Allah SWT. Di sidang yang mulia ini, tuan-tuan, maka itulah saya, latar belakang saya, usia 40 tahun, gerakan, dan saya memeluk Islam. Dan tinggal harta benda, kereta mewah, rumah, dan segala, walaupun 5 adik-beradik perempuan dan ibu bapa. Dan selepas itu saya ke negeri Kelantan, iaitu di Pulau Melaka, menjadi seorang tuk siap pasuk jamban untuk tuan-tuan guru. Dan di Bodoh, Pasir Tunggu, Melo, Lubuk Tapak, di mana-mana di negeri Kelantan, cakap 8834 undertaker. Majority budak-budak kapal say yes, undertakers, volunteers job. And itulah tuan-tuan, di negeri Kelantan saya menetap di mana? Di kawasan Kedai Darat. Mungkin Tok Imam tahu Kedai Darat. Di masjid Kedai Darat, orang-orang penuh beriman dan adil. Dan mereka kata walau bagaimanapun undertaker dah memeluk Islam, awak terpaksa menetap di sini sementara. Bagi ayah you reda sikit, kerana ayah you Sani, Tumpan, Kelantan, belakang KTM. Beliau masih belum mendapat hidayah. Dan beliau kata, awak memeluk Islam, ambil peluang nama saya, dan apa majlis agama suruh awak buat. Dan saya tanya, kenapa pula nak ambil nama ayah sendiri? Dia kata, sekarang awak Al-Manan Abdullah. Dan ayah saya ini pengetahuan Islam, beliau lagi mahir daripada saya. Dan beliau hanya membaca surat khabar utusan Melayu. Dan jiran tanya, ya, jiran tanya, kenapa ayah you ni Sami 8821 baca utusan Melayu? Dan saya kata, beliau dulu sekolah yang tulis kat tanah sekolah. Itulah, walaupun beliau seorang bukan Islam, beliau taat setia kepada agama Islam dan menjadi seorang, orang kata, seorang pemimpin untuk kaum Hindu dalam akta sebagai seorang kadi Hindu, kadi nikah. Walau bagaimanapun beliau tidak boleh kahwin 2, hanya 1. Orang perempuan kahwin 4, laki kahwin 1 dalam akta Hindu, kerana ibu-ibu, kerana mas dawai kahwin diberi oleh kaum perempuan. Perempuan diutamakan. Mada Pida Guru Dewa. Dengan tidak menyentuh perasaan menghina dan politik, tuan-tuan. Apabila maksud Mada Pida Guru Dewa dalam bahasa Hindu, ibu pertama, kedua ayah, ketiga guru, dan ketiga baru, keempat baru konsep ketuanan dalam sistem kebudayaan. Satu konsep kebudayaan yang tertua, bangsa India, agama Hindu. Dan sekarang ini, tuan-tuan, saya Abdul Manan bin Abdullah, Habib Majlis Agama kata, kenapa datang ke Baitumal? Saya kata, kerja kubur penuh, maka saya nak sedikit peruntukan untuk menyembah Allah, maka kami cek rekod awak ni dalam kategori rekod Melayu, awak mana boleh terima zakat? Subhanallah.
Pasal apa tuan-tuan? Saya dulu sekolah Melayu Pulau Pinang. Tak pernah sekolah Tamil, tak pernah sekolah Inggeris. Saya hanya boleh berbahasa Melayu. Itulah mungkin hidayah fasih dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan apabila saya Abdul Manan bin Abdullah, selepas pemelukkan Islam saya, hari yang pertama saya orang kata tergendala sedikit kerana harta benda tidak boleh kembali ke Islam, iaitu bank balance, kereta dan rumah. Walau bagaimanapun saya tinggal Granada. Dan hari pertama saya bukan kelanggar pun, gentar sedikit. Sekarang dah 12 tahun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala jamin makanan saya dengan cara arwah Tuan Guru Haji Hashim telah mengajar saya. Ketua Pondok Pasir Tembok Negeri Kelantan, seorang yang ada. Bila cakap tentang beliau kata, roti kepada orang makan. Beliau kata, jangan kamu pandang orang-orang Muslim Melayu, pandang diri sendiri, dan jangan meminta Islam memberi lagi baik. Buat pekerja volunteers, ikhlas, Allah SWT akan turunkan makanan dan awak tidak akan mati. Dah 12 tahun tuan-tuan, segala punya bagi Allah SWT. Dan satu lagi, baru-baru ni satu insiden di Sungai Kancing, Tekla Park. Selepas kubur tutup, Ustazah Zubaidah telah mengantar saya daripada Jalan Kuala, jumpa dengan yang berbahaya, Tuan Pengurusi, Ketua Kelab Tangan Negara, iaitu Sungai Kancing. Maksud Sungai Kancing itu adalah Tekla Park, Lawang. Tuan-tuan tahu sekarang dah ubah nama, nombor Tekla Park, Sungai Kancing. Di sana saya ditugaskan sebagai Tosia dan attend orang-orang Arabia. Majoriti datang ke tempat pelacuran itu adalah orang Arab. Tuan-tuan, di sana satu petunjuk daripada Allah SWT. Daripada mata air turun air dan menjadi satu waterfall terbesar, nombor 3 negara Malaysia. Dan orang-orang Arab kata Muslim Melayu tempatan membuat waterfall paling mahir di dunia, kerana mereka buat waterfall di Bandar Rawang, Selangor. Tetapi bila datang ke tengok, mereka tulus bertaubat kerana Allah. Itulah nature. Dan di sana saya ditugaskan jaga surau. Pada 16 Jun Ramadan lalu, satu bencana alam, iaitu 8.30 matahari terbit, dan saya dengan seorang muslimah yang berumur 6 bulan, bayi. Mak adalah seorang pegawai kerap tangan jiran kepada Sungai Kancing. Dan ibu kata, anda jaga anak saya, make cuti. Baik ibu, jaga. Tiba-tiba 8.30 monyet-monyet di kawasan sana, majoriti baru monyet bising. Dan apabila bising, muslimah kecil ini takut dan menangis. Dan saya dukung letak terus satu pokok tumbang atas surau. Satu langkah depan tuan-tuan. Itulah Allah SWT tidak membenarkan saya dan muslimah itu mati. Dan bomba sampai tanya, dan reporters Cosmo, Encik, belum kita mati ke Encik? Subhanallah. Saya kata, kematian itu wujud daripada Allah SWT. Dan dia kata, ini memang natural, ini memang. Dan di Cosmo hanya nama saya disiarkan. Saya tidak memberi gambar. Dan muslimah bayi tersebut diambil gambar dan dikeluarkan. Tuan-tuan, satu langkah depan 8 tan, Iwan gajah tak boleh pikul, kering yang mengambil pokok itu. Dan tuan-tuan yang mempunyai masa lapang, sila ke Sungai Kancing sambil bermandi-mandi atau mandi luban. Dan bolehlah tuan-tuan melihat surau, entrance sebelah kiri, depan hancur, tempat di mana tak hancur. Itulah tuan-tuan keyakinan. Dan sampai sekarang orang tengah semayang, orang-orang Arab dan Malaysia, tetapi depan hancur. Dan terpaksa saya keluar dari sana, dugaan dan kerja hilang. Itulah tuan-tuan, satu perkara yang saya sebagai undertaker, orang kata undertaker pun biasa pintu keluar bang, takut juga. Dan 8 tan memang tak boleh hidup tuan-tuan. Itulah segala kepunyaan dari Allah SWT. Dan dipersilakan yang kedua, saya telah kenalkan diri.
Ini baru dapat cerita full story macam mana pokok perapatan jatuh di akhirnya Alhamdulillah. Tadi saya tak, undertaker tak boleh kahwin? Okey, undertaker 8834 seorang orang kata pemuda hidup tidak boleh sentuh perempuan, karbon dioksida, dan tidak boleh nikah, tidak boleh makan darah walaupun ibu menggunakan sarung tangan, dan tidak boleh melihat kaum sendiri. Maksud kaum India kalau melihat saya, mereka sedih kerana saya digelar sebagai mat ajal. Nampak saya boleh mati maupun kebetulan tak ada, tuan-tuan. Ini adalah adat. Saya ditepikan, saya tidak boleh ke kuil-kuil, dan saya tidak boleh cucuk dan tatu. Kehidupan saya semasa itu, tuan-tuan, sebagai seorang Melayu, duduk di Ulu Langat dan tidur di masjid kampung baru atau tidur di masjid besar Ampang, kampung Melayu. Masa jadi undertaker tu tidur di masjid? Tidur di surau, Tidur di surau? madrasah. Kerana ada yang baling batu, ada yang marah. Dan apabila saya keluar daripada kot saya, Allah, terjumpa pula undertaker Abil Abadi pukul mata. Tuan-tuan, kebetulan ini semua adalah satu andaian sahaja. Dan apabila hati saya terkecewa, dan ibu saya kata, walau bagaimanapun anak saya ini, saya utamakan kerana beliau adalah seorang pembakar negara wanita Cina, India, Sikh, Kazakh dan Kristian. Dan selepas itu saya terpaksa jauhkan diri daripada kaum-kaum Hindu. Satu hamba Allah mu'alaf mubalik Islam yang berkeliaran di masjid-masjid Muslim Melayu sahaja saya. Mudah cari saya, tuan-tuan. Pergi ke masjid mana-mana, jumpa Tok Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tok Imam. Nak jumpa dengan mubalik, undertaker. Oh, pergi, dia ada kat sana. Tok Imam atau Tok Siap. Wajib. Kerana saya berkeliaran di masjid-masjid Muslim Melayu sahaja. Dan apabila pergi ke masjid-masjid India, saya sebut saya ini bekas undertaker. Ada yang tersinggung perasaan, maka saya tidak campur dalam hal ini. Itulah, tuan-tuan, sejak pemelukkan Islam sebagai seorang mubalik, saya terpaksa station di tempat-tempat Muslim Melayu sahaja. Dan apabila kadang-kadang Tok Imam tension, baru satu datang, ini lagi satu, Allahu Akbar, Tok Imam marah. Habis marah pula, ni datang ni minta apa, derma, baru datang satu. Saya tak pernah mengambil hati kerana Tok Imam tension, kerana tak jumpa bini kat outstation. Maka saya terus pergi basuh kadas, lepas tu balik. Dan apabila Tok Siap kata, siapa budak tu tadi basuh jaman, kerja saya dia buat. Lepas tu dalam 1-2 minggu Tok Imam terjumpa di masjid lain. Tok Imam perlu saya, dia kata, awaklah orang yang paling sabar. Tuan-tuan, Muslim Melayu bertuah kerana menjadi asal Muslim, dan bertuah kerana mendapat sisa ibu kandungan di dalam perut yang halal. Orang-orang macam saya, walaupun suami 2-4, 3-4 pun, makan sayur pun, semasa itu tidak ada bacaan. Allah tidak lindungi. Dan selepas saya menjadi seorang Muslim, awas bila setan, bismillahirrahmanirrahim, Allah lindungi. Walau bagaimanapun saya seorang korporat, kaya raya, rantai besar, rambut panjang, tidak handsome, gelap masa itu, tuan-tuan, digelar sebagai gangster besar 08 itu. Tetapi semasa itu saya tidak bangga diri kerana agama saya tidak betul. Sekarang dikeluarkan dalam kekafiran dan dimasukkan dalam kefakiran. Tetap sabar dan yakin, rezeki jodoh mau hanya kepada sabar dan menyelesaikan diri dengan muslim-muslim lain dan menjadi pekerja-pekerja volunteers. Dan apabila Tok Imam yang berbahaya kampung Melayu Ampang kata, nak cari undertaker, pergi kat kubur Jalan Kuari. Dia tidur dekat mana? Tempat muslimah. Tuan-tuan, siapa yang pernah datang ke Jalan Kuari? Di sana sampai 5 pagi
muslimah Melayu tempatan, muslimin, kereta-kereta besar mewah masuk ke sana dan baca Yasin. Semasa itu saya seorang baru, kenapa kakak kita ni datang malam? So mereka kata saya datang dari Terengganu, tolong buka gate, saya nak baca Yasin. So maka saya pun tidur sana. Pagi-pagi tengok roti canai, gate tadi ada sana tuan-tuan. So makin lama makin saya dah besar. Dan di Jalan Kuari, kakak kita kata, Manan kau ni maulah bodoh kalau Jalan Kuari kau tidur bukan nyamuk gigit, ular gigit. Walau bagaimana saya. Kan tuan-tuan, belakang itu adalah hutan simpanan Lulangan. Pure jungle. Dan sungai, air terjun sungai kita Batu 18. Dan di sanalah saya disisihkan. Dan kelahiran saya di Taiping, Perak, kerana ibu saya semasa itu seorang jururawat biasa di Taiping. Dan sejak usia saya hanya, pendidikan saya hanya SRT. Saya gagal, ayah tendang saya, awak pergi jadi undertaker 8834 dalam unit pembakaran. Tuan-tuan, kenapa apabila membakar seorang wanita, dia bangun? Praktikal, kenapa tuan-tuan? Dulu ada tikus ambil kayu mulai, sekarang ni tak boleh tuan-tuan. Yang amat berbahaya, Dr. Mahathir telah stop semua perkara ini. Beliau telah membuat sebagai Perdana Menteri yang mulia, beliau telah membuat kuari, jangan pukul, kerana kita berbilang bangsa dan undertaker semua tidak boleh mabuk dan tidak boleh membuat sebarang. Dan polis-polis tuan-tuan yang menjaga kubur-kubur dalam unit pembakaran Sentul, Lodyu dan Jalan Kuari. Di Kelantan, Tanah Merah, Kerala Estate, Tanah Merah. Dia mayat menjaga mati. Kenapa dia bangun? Dulu tak ikat pasal keibuan. Dan kalau tak ikat, maka pembakaran 2 petang selepas waktu zuhur, dia akan bangkit dan dia akan menyusup. Subhanallah. Kenapa dia menyusup tuan-tuan? Kerana memory print belum putus. 16 jam baru manusia. Itulah ciptaan kun fayakun yang maha kuasa. Selebur 16 jam, jangan kita menghina, marah, kerana mereka di dalam sistem koma, unconscious. Pergi hospital ni, nenek saya ni belum mampu tengok duit banyak belanja, mampu cepatlah bakar tadi. Dia dengar air mata keluar. Dia sampai jadi apa? Dalam unit pembakaran sekarang bukan kayu api, sistem keyboards computerized, sistem 1 keranda yang kaya mengamalkan kayu sandal, yang miskin kayu getah. Sistem 2 pengantin, unit pengantin, iaitu pakaian pengantin kepada wanita. Dan ketiga, saya baca doa. Ke mana awak sampai, ke sanalah awak pergi. Kerana tidak ada konsep ketuhanan, satu kebudayaan sebagai hidup bangsa India. Saya undertaker Al-Manan, anak lelaki Raja Sari, akan membakar awak pada 2 petang. Sekian 16.40. Lepas 16.40, terus unit di BKN. Tuan-tuan, yang tarik main switch itu bukan saya, Muslim Melayu daripada DDJI. Kerana mesin itu kepunyaan DDJI. Maka switch 10 saat abu. Dan satu tulang tak boleh dibakar di sidang yang mulia ini. Dengan naungan yang berbahagia Tuan Pengurus, satu perkongsian dengan seorang mubalik undertaker, satu tulang tak boleh dibakar. Tulang apa tu tuan-tuan? Sulbi. Dalam bahasa Inggeris, the black box of human, peti hitam manusia untuk ibu-ibu yang ada di atas payudara. Karena itu jangan tunggu girlfriend di atas payudara, terjejas, dan lelaki di belakang. Lelaki waspada, satu sistem tenaga batin adalah tulang sulbi. Karena itu jaga, dan senaman yang terbaik dan makanan terbaik untuk tulang sulbi ini adalah udang garam sungai, protein. Maka tuan-tuan, apabila tulang sulbi ini sebesar mana? Sebesar separuh daripada telur cicak. Untuk muslimah putih kekuningan, untuk muslimin putih pudar.
Boleh. Putih budak. Dan anak dara yang meninggal, tulang itu pula mempunyai magnetik. Dia lekat, paling lekat. Tapi yang bukan dara jatuh balik tuan-tuan. Maafkan saya. Maka tulang ini saya tanya kepada ayah sendiri, Sami. Boleh dulu. Ayah saya selalu garang dengan saya pasal saya ni tak semayang. Anda cakap tak semayang, beliau Sami. Ayah boleh tanya. Dia kata tanya seorang yang betul-betul. Kalau tidak, pistol itu akan bunyi. Itu pistol piramid tuan-tuan. Maka ditanya, kenapa tulang ini tak boleh bakar? Dia kata tulang ini tak boleh bakar. Awak tanya dengan orang Melayu. Kenapa tanya dengan saya? Kenapa pula saya tanya dengan orang Melayu? Dia kata tanya dengan Sami kubur. Maksudnya Sami kubur itu imam besar. Orang Hindu panggil Tok Imam ni Sami. Habis Tok Imam dengar terkejut. Awak Sami bukan saya. Maka saya tanya dengan Allah, Tuan Haji, sebagai Tok Syah kubur balik, bang, cuma tanya dulu. Ini kenapa bang tulang ni? Semua wanita setelah bakar 40,000 tak boleh bakar. Beliau pegang dengan sarung tangan. Beliau kata, ini tulang adalah kebangkitan saya di akhirat. Awak belum tentu keluar air pelur tuan-tuan walaupun kipas hijau. Dan beliau kata, awak tak tentu mana kerana awak bukan Islam. Dan saya tidak boleh menjelaskan. Tok Imam kata, Tok Syah. Tok Imam dia kata, saya bagi jelasan. Tulang inilah benih kebangkitan saya di akhirat. Dan terus awak ni belum Islam. Awak kalau memeluk Islam, awak akan tahu. Di sidang yang mulia ni tuan-tuan, tulang sulbi dalam bahasa Inggeris stranglebone, the black box of human. Pasal itu Allah SWT tidak membenarkan kita membunuh manusia sendiri. Boleh tahu sebelum ini boleh ditangkap. Kerana tulang itu satu organ. First, kita check melalui DNA, boleh menyesatkan seorang perempuan. Siapa yang menyesatkan alamat ID seorang wanita, JPN boleh buat satu penjelasan siapa dia. Itulah tuan-tuan, tulang itu amat berharga. Semasa saya bertugas pun 240,000. Kebetulan tulang itu disalahgunakan dengan tidak menyentuh perasaan untuk membuat manggila santau. Tetapi saya sebagai undertaker, saya tidak membenarkan. Dan tulang ini saya akan buang selepas 16 hari. Gambar di karung bunga, si mati. Gambar di karung bunga, letak abu mayat dan tulang ini di atas gambar. Selepas 16 hari saya akan ketuk kah, saya nak buang. Apabila saya mengambil tulang sulbi, tetapi abu mayat kurang. Kenapa kurang tuan-tuan? Dan satu manusia yang saya bakar, satu tim ada plus 1.5 mm sahaja. Kalau lebih makhluk asing tak pernah jumpa tuan-tuan. Maka tulang sulbi dan abu mayat saya akan campakkan di lautan Lukut Piri Batu Tiga, Negeri Sembilan, tempat pembuangan abu mayat terbesar di rantau Asia. Dan anggapan kaum saya kesian, andaian tulang sulbi, walaupun ibu saya, andaian beliau, tulang sulbi dan abu mayat ini selamat sampai di Sungai Ganges, India pada malam 12 malam. Tetapi saya cakap dengan ibu, jangan ibu, kerana selepas saya buang tersebut tidak akan sampai ke India. Kerana kita Laut Cina Selatan. Ibu kata bodoh mengajar ibu. Tak akan sampai tuan-tuan. Banyak terkandas di Kuala Kedah, atau bawah Jambatan Teri Pulau Pinang. Saya yang buat pembersihan. Tuan-tuan, jangan kita membuka sebarang botol-botol di tepi laut. Habis, kau beli minyak ni, bodoh, pergi beli minyak habis. Jangan buka kerana pembuangan. Pasal itu,
Ini semua ada satu jin dalam ini pembuangan. Kalau boleh, jangan kita membuka botol-botol Coca-Cola mineral kosong. Oh, botol kaca lah. Apa botol pun. Ada tutup tak? Kalau dia terbuka pun jangan pakai. Tidak keluar. Ini satu perkara yang betul saya melihat. Ini pun kuasa Allah SWT. Dan apabila pengantaran terapung-apung di lautan, satu lagi ilmu Allah Maha Pencipta, abu mayat manusia tidak akan campur air. Dia terapung-apung di lautan. Kadang-kadang di laut, daripada feri kita nampak Pulau Pinang, ada seperti bunga halus yang kejam. Dia satu side kuning, nampak cantik, bintik-bintik. Itu terkeluar daripada panen tersebut dalam. Dan apabila abu mayat manusia tidak akan campur air, boleh kutip balik. Itulah Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Allah tidak membenarkan abu mayat itu campur dengan air. Kerana itulah kawan masa saya mengantar melalui Lautan Ekspres. Dia tak tenggelam apa. Terapung-apung di lautan. Dan satu tim underplus lebih itu bukan manusia. Dan satu lagi, apabila satu muslimah dia bangkit pembakaran 2 petang dan dia menyusu. Kenapa dia menyusu? Kerana bayi dia tinggal. So memory brain itu belum putus. Maka dulu dia orang pukul. Tetapi tidak tuan-tuan, saya katakan tidur balik 10 minit dikatakan. Dulu tuan-tuan di Tanah Merah, satu kak minum racun kerana gagal dalam satu mata pelajaran, iaitu dulu SPM, matematik. Dan beliau mengambil, orang kata air manis dan air masak campur dengan Roundup 3 botol, 12,5 hari. Ikut tuan-tuan. Dan tambah pula, ambil kaca blender sekali, blue black, habis Majlis Agama yang memberi kebenaran untuk membakar secepat mungkin kerana beliau student, iaitu SUK masa tu. SUK Kelantan, dari Kelantan telah beri surat bakar dengan segera kerana ada student. Maka SUK dan saya ke sana dan bakar. Dan saya susun miskin kayu getah, susun. Dan tuan-tuan tahu tak tai lembu yang buat untuk pembakaran yang dalam buat atas dinding itu murah. Dan saya belum letak dekat dia muka, saya tertandas. Masa itu saya dalam unit pembakaran yang termuda dan baru. So saya tertandas. 10 minit saya kembali, kakak tu pula bangun dan rambut macam ni. Saya lari tuan-tuan. Sami tangkap, dia kata bodoh, belempang, ini bukan hantu, urat. Sampai itulah tuan-tuan saya tahu keibuan itu bukan hantu, urat, tegang. Maka dia bangun. Maka apabila dia bangun, letak balik dan bakar. Okey, apa bahan yang kita guna untuk membakar dalam unit sistem practical, iaitu dalam sistem orang kata manual? Minyak ke? Siapa yang tahu tuan-tuan? Jangan kata petrol, salah. Okey, sekarang ini banyak orang kita pun mengamal minyak tersebut. Waspada dengan tidak menyentuh perasaan. Iaitu minyak lengang. Minyak lengang, bijinan. Minyak bijak. Kerana api tak akan goyang walaupun angin kencang. Straight. Kalau tak ada minyak itu, kita gunakan minyak kelapa muda. Ini 2 saja untuk membakar. Jangan di sini semua tak boleh, akta tak boleh. Salah tuan-tuan. Dan apabila dulu di Kuala Ketil, satu laporan daripada Muslim Melayu tempatan kampung sana, asap hitam. Asap hitam bukan bakar wayar. TNT pula betul. Bukan. Di sana tis. Orang Melayu tengok Allah, apa ni? Hati ke bakar itu. Pasal tu negeri Kedah telah memberhentikan terus hantar ke kuari-kuari underground basement membakar wanita. Dan tuan-tuan, apabila membakar seorang wanita,
bukan mudah tuan-tuan. Ada yang bangun nak naik. Yang apa? Tenggelam. Tenggelam. Bukan basement. Tenggelam. Tak ada apa. Cukup dari itu. Macam api dah tidak habis. Dia punya Isi dah habis dah. Isi. Tengkorak je. kerana rekod baru 12 jam. Dan tangkap masuk baik. Walau bagaimanapun, saya tidak pernah memukul dan saya pujuk. Dan di tangan saya, demi Allah, ditakdirkan dan hidayah telah mempak. Tapi minta maaf tuan-tuan, saya terpaksa guna ilmu Allah. Bagaimana? Cium tapak kaki. Basement. Islam. Kufur. Dan ada para pendakwa daripada Yala, tabligh. Awak ni bukan Islam. Dan awak bagaimana boleh tahu ini Islam dan bukan Islam? Tok Imam mereka bawa ke bilik, cek sunat, subhanallah, haram di Islam. Dia kata awak bukan Islam, awak mana tahu haram? Saya kata saya ni bangsa India, tetap jadi anak tanah Melayu. Kerana jiran dengan kubur Islam, terkejut. Dan kenapa tuan-tuan? Muslim kita cium. Muslim kerana 10 minit yang bukan Muslim kerana tidak mengamal halal dan bacaan. Dan untuk perempuan di atas diri dan membela satu benda di dalam perut kerana tidak halal. Mengambil daging anjing, burung, yang lain-lain semua itu manusia. Itulah tuan-tuan, dalam agama Hindu mereka yang mengamal sayur baik vegetarian, dalam agama Buddha kalau mereka tidak amalkan ini, membela satu binatang dalam perut, MK4, dia boleh makan lain mayat. Jenazah untuk Muslim, mayat untuk bukan Islam. Tuan-tuan, jangan kita ayah punya mayat dah kembali ke masjid. Jangan. Jenazah. Kerana tuan-tuan ditakbai negara jiran, jenazah mayat itu yang bukan Islam. Dan apabila kaki seorang manusia yang bukan Islam daripada kanan lubang dia keluar selepas ditembak mati, dan perempuan di sini. So saya tahu ini bukan Islam. Bulat. Ya. Besar. Oh, kalau bukan Islam ada lubang kaki. Ya, bulat itu keluar. Bulat tu ada lubang kaki kalau bukan Islam. Perempuan. Kalau dah mati dah Lubang kat sini. Ha. Ini hanya satu petunjuk di takbai negara jiran di tanah Melayu. Allah tidak memberi hidayah kerana kita semua sama. Pergi rumah kakak Melayu, masak apa kak? Masak sambal belacan pakai. Kakak India masak sambal. Kakak Cina pakuti. Kita dah sama. Dan apabila kakak Cina, kalau Muslimah Melayu datang, dia bersih kilat dapur ni Muslimah Melayu, dia bagi yang bersih. Sama juga dengan kaum Hindu. Tetapi di takbai Islam dan bukan Islam amat jauh. Di Sungai Buloh, belakang hospital, satu kedai yang jual binatang-binatang. Tupai ada, musang ada, anjing ada, monyet sembelih, straw. Tak baik siap. Siap di takbai dan di Sungai Buloh. Maka di sana kehidupan orang Busa liar sangat. Dan apabila saya kutip lebih 187 jenazah dan hantar kepada pihak kerajaan Takbai dan Sungai Buloh, dan beliau telah fax, masa itu fax kepada arwah, jenazah diselamatkan dan mereka diberi tempat di negeri Kelantan kerana kubur Takbai penuh. Dan tuan-tuan, saya merasa sungguh bangga semasa itu. Persatuan silaturahim Muslim walaupun jiran dengan tanah Melayu amat memuaskan. Semua jenazah selamat ditanam. Dan ada satu general tanya saya, you is undertaker of Buddhism, I respect you, and why should you must help these Islamic people? I said, I live in Islam country. Yes. Dan saya kata, general, you see, you going to be like this? Tuan-tuan, makanan lidah tak bertulang yang halal tidak sedap
yang tidak halal sedap. Selepas saya mengucap dua kalimat syahadat, 3 makanan yang saya tidak boleh mengambil, iaitu papadam. Papadam itu halal. Kalau boleh, cecik puan goreng di rumah. Kerana air tangan yang bukan Islam tidak boleh menyentuh makanan Muslim yang amal soleh. Itulah dengan tidak menyentuh perasaan tuan-tuan. So it's a small thing. So toseng amalkan di rumah. Kerana toseng kenapa masak? Kakak India kita dulu mereka kesian. Mereka tidak tahu. Abang Melayu datang nak makan toseng besok 3 hari. Saya nak buat toseng, masam, dia sedap makan dengan kari ayam. Tetapi saya cakap dengan ibu sendiri, ini adalah satu benda yang mahal. Tuan, kalau saya buka satu gelas tua, letak, yang berbayar terus mensan sebelum minum, kuat. Walaupun British tinggal tanah Melayu, tetapi tua kapal tidak tinggal British. Ekspor paling kuat sekali di Malaysia, kapal standard tua, maka dicampur dan toseng. Dan untuk Muslim India Muslim, mereka mengamalkan ibu is. Pasal itu kita amalkan makanan-makanan ini di kedai India Muslim atau kedai Muslim lain. Karena kakak kita pula pandai buat toseng dan capati, kita amalkan. Dan itulah apabila saya seorang mu'alaf, saya buat sendiri di rumah. Papadam memang halal. Sekali lagi, air tangan. Apabila saya keluar dari rumah selepas 17 hari bulan, ibu kata, ada teka, makanlah toseng saya buat, papadam saya goreng. Saya kata, saya tidak boleh makan. Beliau menangis. Saya kata, air tangan ibu tidak boleh menyentuh makanan saya dah Islam. Beliau menangis. Walaupun beliau menangis, nasib beliau dah berlainan, tuan-tuan. Kerana beliau adalah pemuja 8241 Dewa Dewi. Dan beliau tak dapat hidayah, meninggal sampai Islam. Dan beliau boleh baca Yasin. Kerana seorang ibu yang stesen di tempat Muslimah Melayu, di mana bilik gerakan ibu mengandung, subhanallah. Dan tepuk anak, hidup mati. Dan kadang-kadang di rumah azan 7.20, ayah, gagah dan ibu. Saya kadang-kadang masa tu kecil, azan, saya tukar puk, outline. Saya sentuh papa, puk, terbang saya. Kenapa tuan-tuan? Ayah kata, kenapa awak ni sibuk dengan ni? Kalau ini, dia berkata azan, satu sistem Islam, cuci sampai rumah, setan keluar rumah. Dan ibu menangis. Tuan-tuan, apabila azan maghrib, mengikut saya ajar di depan. Oh, ayah percaya kalau azan setan keluar. Ya, disebut. Pasal tu, Lagi sampai kita doktor, Tak hijau macam tu. contoh, Doktor Harudin Bani Sengong, beliau telah mengantar 2 kes maritim mencuri buah di Pokok dan di Kuih. Apabila temu dia, Man, cik, kau kenapa curi buah dekat? Curi kat masjid. Dia tak boleh buat kena tangkap masjid. Satu, dia kata, saya curi di Tokong Cina. Tak ada apa benda. Tapi di Kuih, berkah. Pasal apa? Dipuja subhan. Ketiga, itulah tuan-tuan. Dengan tidak menyentuh perasaan tuan-tuan, ini satu perkongsian. Kalau boleh, nasihat untuk diri kita sendiri. Itulah tuan-tuan. Tuk Guru Arwah kata, mengambil segelas air di rumah orang Cina, jangan di rumah orang lain tidak boleh. Kerana Cina menyembah kebudayaan sahaja, yang lain menyembah bukan kebudayaan. Dan mari itu selamat. Dan saya telah memberi buah periak katak yang merah campur dengan susu lembu 16 kali cirit-cirit, selesai. Dan perut kembali. Itulah untuk murid-murid, pelajar-pelajar, jangan terambil benda-benda dan jangan terpinjam. Kan? Ini untuk mereka sahaja. Dan apabila kaum-kaum hidup tempatan
dulu acik-acik yang datang ke tanah Melayu, kenapa mereka tidak berkasut dan makan sirip atau bangunan? Kenapa tuan-tuan? Apabila dipikir menyoal, kenapa acik-acik ini dulu atau bangunan kita baru cat? Dan mereka kata, Tuhan yang kamu sembah maha melihat. Tuhan yang kita menyembah tak tengok, takut. Ini tanah Melayu dan ada golongan yang sesat daripada India dulu. Mereka kata Allah SWT hanya wujud di tanah Melayu, bukan Arab. Kerana itu mereka tidak berkasut. Sampai sekarang ada tuan-tuan. Itulah walau bagaimanapun hidayah mereka tidak dapat, dan kita doa bersama-sama supaya mereka dapat hidayah. Dan satu talimat sebelum saya mengakhiri masa, satu talimat. Saya melahirkan penuh harapan dengan muslimah tempatan tanah Melayu seperti kakak. Dan saya telah tazkirah di Surau An-Nur di Seksyen 8 Bangi bersama-sama dengan 380 muslimah tempatan, dan saya dapat luang 20 minit. Dan saya menjawab dengan umuman tak boleh bagi salam. Salam sejahtera, Cik Puan yang berbahagia. Datin, satu soalan. Kenapa Muslim-Muslim Melayu tempatan tidak nikah dengan saudari baru? Tok Imam terpegang dada, tak boleh menjawab. Kenapa tuan-tuan? Hanya hak Muslim Melayu sahaja. Sekali lagi, kenapa Muslimah-Muslimah mengambil kesempatan kahwin dengan saudara baru? Walaupun saudara baru itu betul tak betul, Muslimah kesian. Sampai sekarang di Asia, Muslimah tempatan Malaysia yang kahwin dengan saudara baru. Di Thailand tak ada, Singapura tak ada. Dan tuan-tuan, McDonald, saya ni tak bolehlah kahwin dengan orang nanti bini pula marah. Tidak. Jikalau Muslimah tempatan memberi ruang kepada Muslim tempatan nikah campur darah dengan mualaf perempuan, mereka lah berganding bau untuk agama Allah. Mulia di sisi Allah SWT. Paras bahaya 3,000 over. Berpegang dada untuk imam tua. Saya dah usia 80, mana nak kahwin lagi mana? Saya kata usia tua macam ni lah, Nabi-Nabi suruh kita kahwin, galakkan. Okey, lega balik. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan Muslimah tempatan tanah Melayu yang alim. Hanya 3,000. Mewakili Muslimah-Muslimah tempatan yang mengucap 2 kalimat syahadat. Saya sebagai brother, walaupun jodoh rezeki mana berada, mereka masih mentang dan berkata kaum-kaum Melayu ni handsome sangat, kita ni benar. Tak boleh. Ini adalah satu hidayah. Kalau boleh tuan-tuan, yang duda terutamanya yang belum kahwin, anak-anak murid nak kahwin, nikah, terutamanya untuk orang yang belum nikah sahaja, dipersilakan campur darah dengan mualaf bawah 23 hingga 16 tahun. Bagaimana nak jumpa mereka? Boleh bawa isteri, kakak, ibu-ibu di pergi Kuala Lumpur, Jalan Ipoh, Kelantan, di mana tuan? Pengkalan Cepa belakang Habib, di Pahang, seluruh negara. Tuan-tuan, apabila Muslimah yang memeluk Islam selepas paruh air 1-2 bulan pergi duduk dekat Purai, ingat nak pergi mana ni? Gambar kalau mampu tak boleh kembali. Ke mana mereka pergi? Tuan-tuan tahu tak? Apabila seorang saudari baru dibawa oleh kaum lain, hati keluar darah tuan-tuan, saya seorang je melawan dengan arwah tuan dulu. Itulah satu perkara berganding bau untuk agama. Mulai sejarah, jangan tinggalkan hak sendiri di akhirat. Siapa yang menyawal amat berbahaya. Kerana itu saya telah memberi talimat ini kepada tuan-tuan, akan ditayangkan di balik, dan saya takut kepada Allah SWT jika talimat ini saya tak beri, akhirat mulut buka. Bukan kena numpang, kena bijak tuan-tuan, malaikat maut. Maka inilah satu sistem perkongsian, dan bukan paksa tuan-tuan, satu peringatan kepada bro-bro Muslim Melayu, terutama yang berbahaya. Tuan Pengurusi yang ada Tuan Ihan sebagai pemimpin, dan kakak kita jangan mengambil hati, kerana mereka adalah hak kita. Kak suka tak satu Muslimah yang baru wujud bermesra dengan bukan Islam, anak tu jadi apa? Haram. Kerana bekas pemutih bayi-bayi dengan anjing.
Cium tapak kaki, terus ke pejabat Jawi. Tok Imam terus perlu ada tiga sudah datang, sudah bawa. Itulah Allah memberi hidayah untuk saya memeluk Islam kerana sebelum Islam saya beriman untuk agama Allah secara volunteer. Dan itulah tuan-tuan, satu seorang daripada pihak Tuhan untuk melegakan hati seorang mubalik atau mualaf. Dipersilakan, ladies first, dipersilakan dengan kaum wanita satu soalan untuk menyenangkan hati saya dan saya akan mengakhiri. Dipersilakan. Okey, yang ni kita ada buat bilan. Kalau nak tu cuba cek FB, type spread salam 360, spread salam 360. Boleh cek nanti kalau dia boleh ada yang dia record kat situ lah. So boleh tengok balik. Kalau nak tanya pun boleh kat FB, boleh tanya kat situ lah. Bila boleh pasti kan kalau ada soalan kat situ. Tonton saya ni tidak ada Facebook. Digelar sebagai makhluk asing. Apa benda pun tak ada tuan. Even handphone pun tak ada. Pasal saya dah sedia tuan. Sebab yang tertarik Pada Islam, jadi pesan langsung kita. Kenapa saya memeluk Islam pada 16 Ogos 2006? Kerana saya dan 8 undertakers telah membuat satu perbincangan China, India, Sing ke Rawang. Tuan-tuan, kalau ke Rawang, jangan salah faham. Belakang stesen kereta api itu bukan masjid ya, tolong mengaji. Bro, Ismail ada masjid? Nah, itu kira Guru Nana. Di sana landasan bukit. Di sana kita letak tulang sulbi. Tes duit penuh dalam beg. Itu memang berjudi. Dan semua anda tiga kata, awak seorang yang memuji Islam, jikalau tulang ini tak hancur, kita mengambil harta benda awak, kunci kereta. Jikalau tidak hancur, bolehlah kita semua memeluk Islam. Keluar pelur tuan-tuan semua senyap. Siapa cakap tu? Saya. Dia cakap. Habis Cina-Cina tepi. Sing, saya dan satu lagi hamba Allah, Encik Maren. Beliau, Encik Maren, anak lelaki Ramasami, seorang Sami. Beliau sekarang menjadi usia di Pasir Tubuh. Yang kena tiga pun. Tok Bilal. Maka beliau letak kereta api ekspres. Dongkek tuan-tuan, subhan. Terus saya merendahkan diri. Dan itulah mereka mengikut Islam. Fakta dalam Islam, tulang sulbi tidak boleh dihancur, tidak boleh dibinasakan dan tidak boleh dibakar. Kecil. Macam ni. Tempur kutip balik. Maka duit saya ambil balik, saya memeluk Islam dan Cina-Cina itu lepas. Lain macam ni. Tuan-tuan, kereta api bila hujan, dia akan keluarkan pasir supaya landasan tak licin. Walaupun pasir itu dikeluarkan renyah-renyah, tulang ini puk, satu titik ke dalam tulang itu, satu tulang perempuan anak dara, maka tulang itu saya ambil. Saya kata, inilah fakta Islam, benih kebangkitan Islam. Saya memeluk Islam 16 Ogos 2006. Dan apabila saya memeluk Islam, curi-curi duduk rumah 2 hari. Ayah kata, Kamala usir dia keluar, rumah sudah wangi bunga melur. Subhanallah. Ayah kata, suruh dia keluar rumah. Kenapa suami ibu tak? Kerana rumah kita dah wangi bunga melur. Mak menangis. Itu menunjukkan ada satu anak kamu memeluk Islam. Terus gambar depan saya, tak galung bunga mampus. Terus keluar. Rumah betul-betul wangi ke dia memang tahu. Mengikut ayah saya, apabila seorang memeluk Islam, curi-curi duduk di rumah, perkara-perkara orang kata ganjil, beliau sembah tak jadi. Reject. Dan patung-patung kosong semua keluar. Cing 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 cing, tang jatuh tak boleh. Tension. Dan beliau kata bunga meluk. Bunga meluk tu orang-orang baru lagi. Dan saya mengambil beg dan keluar. Dan beliau kata 5 betina ni saya tak risau. Itu betina yang panggil, maafkan saya. Dan 5 betina ni saya risau, anak perempuan. Tapi ini undertaker, celaka ini saya tak risau. Kemana-mana dia pergi, dia boleh hidup. Kerana mulut dia. Subhanallah. Itulah satu ilmu Allah bagi. Kerana boleh tazkirah dan boleh jadi sebagai seorang volunteer. Itulah tuan-tuan,
Ke Iwan, satu soalan sebelum dipersilakan. Ada apa-apa yang tak faham dengan tidak menutup belasan? Pasal makanan? Makanan? Okey, rempah. Kak kita kata, mana? Kalau saya tak beli babas, abang kau tak balik rumah. Kenapa tak? Dia makan kedai mana? Actually, babas tu adalah produk Muslim Melayu. Jangan salah faham. Babas itu kepunyaan Muslim Melayu, bukan Islam. Dan ala lepas rajas itu kepunyaan bukan Islam. Kalau perlu kita amalkan produk-produk Islam. Dan satu lagi tuan-tuan, musim Deepawali di mana saya duduk di Pasar Santex Ulu Langat dengan yang berbahaya Tuan Ashid. Beliau adalah penjual ayam terbesar Santex. Beliau terpaksa mengambil saya dan memberi upah 1 jam RM10 untuk berdakwah. Aneh, kau kan? Deepawali memotong ayam. Besok ada Muslim Melayu datang rumah. Saya director Melayu datang. Apa yang sembelih sini? Jikalau kita tak berdakwah dengan mereka, sembelih dengan yang sama, itu menjadi seksa dalam perut. Kerana itu, bila rakyat Cina saya duduk, apa asal lain sembelih sini? Kenapa? Ini Muslim Melayu datang, mereka hanya makan yang sembelih. Maka diulangkan, saya jaga. Di sini siapa jaga? Serah kepada Allah SWT. Pasal itu di pasar, jikalau yang sembelih itu Muslim Melayu, sekarang ni yang lain semua ikut. Kalau berbilang bangsa, waspada. Kerana pisau tidak mempunyai bacaan. Itulah tuan-tuan. Okey, satu soalan. Okey, yang hitam untuk anak dara, putih untuk pihak janda, merah untuk dah kahwin. Itu kami itu. Yang 3 3 itu saya tuan-tuan, ada kita. itu cuma daripada apa tu? Tuan-tuan, dulu kita main bola kecil, India, China, Sing, Melayu, Mugibah. Yang jadi goalkeeper, Sing atau India. Kenapa goalkeeper itu jatuh? Ini tak padam. Kerana sekali lagi, abu mayat manusia tidak akan campur dengan ayam. Dan apabila salah, sebulan dalamnya dekat. Apa dia? Biasa yang sami je pakai ni kan. Tak. Kadang-kadang saya hantar kurang sayang. Mas pada tuan ini satu perkara. Kesian mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, kaum Hindu lah yang nombor 1 boleh beriman untuk agama Allah. Kerana daripada kaum Cina, kaum Hindu ni lebih mendalami kerana mereka daripada India. Tuan-tuan, satu praktikal terakhir. Ular seduk yang amat berbisa, perempuan betina, 8 meter, mata merah, cantik, putih dan biru. Kalau merah, bendera Malaysia, tak ada. Maka di Greenwood Gombak, tuan-tuan, 5:30 pagi, bukan Bombay Chalk Britain, Undertaker train the snake. Okey, lagu Bobby main. Tetapi satu lagu daripada Surau Kampung Laksmana, Greenwood Gombak. Apa lagu itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ular ni cari. Dan dia tengok. Saya kata, awak tunduk. Sami itu baring. Terus sujud di depan kampung Surau Laksmana. Tahu kenapa tuan-tuan dan puan, Muslim dan Muslimat? Kerana ular ini daripada Bombay, negeri Islam. So kecil-kecil, dibela dia tengok. Mama-mama yang latih. Bila azan dari bos semayang sana, saya semayang sini. Tapi di tanah Melayu, saya semayang depan surau. Tuan-tuan, ular seduk para pendengar, terutama yang pelajar-pelajar yang di sana, ular seduk tidak bertelinga dan akal, tetapi dia sujud kepada azan subuh. Itu satu perkara yang betul-betul hati saya tersinggung. Dan sejak itu saya Sebelum itu belum masuk Islam. Masa itu 5:30 pagi di Gombak. dan lembu kaki 5, siapa pernah tengok? Kak pernah tengok lembu kaki 5 yang disembah waktu kita maghrib? Dia 6:30. Di Kelantan kita panggil lembu tu di Kelantan, bukan? Lembu-lembu tu diikat kita panggil apa Kelantan? Tambak. Tak. Tambak. Tak. Tambak. Di sana dia ada tilam, ada pantai.
kerana Sami. Tapi 6.30 dia punya. Bila azan, saya ambil gambar tu, tunjuk kepada ayah. Ayah ambil kasut balik, kau murtad dalam agama ni. Bodoh. Kenapa? Sekali lagi tuan-tuan, 6.30. Bila maghrib, tuan-tuan kerana ini bomba batu games kira binatang-binatang ini selalu dengan Muslim lain datang melawan batu games. Tuan-tuan dipersilakan masuk. Itu adalah tempat peraturan. Apa pula salah? Okey, satu lagi, Ayepin. Selamat di tanah Ayepin. Bukan Dr. Ayepin. Nama Hindu dia Ayappan. Apabila beliau mati selamat di tanah negeri itu, dan 17 galon susu digunakan untuk cuci kaki beliau dan minum. Lembu batu dia pun dah kurus. Tuan-tuan, kenapa orang-orang Siam datang cuci kaki? Kerana ramalan beliau tepat. Beliau mungkin kita boleh anggap sebagai ilmu syar'i, tapi hamba Allah. Beliau jadi imam di surau-surau kampung Laksamana. Saya pergi, dan saya pun gali lubang untuk beliau. Kerana seorang hamba Allah yang disegani ditakuti oleh bukan Islam dan disembah. Walau bagaimanapun beliau kata, saya berdakwah untuk Islamkan seluruh kaum di Batu Kings. Tetapi saya kata itu adalah kerja Allah SWT, bukan kerja Tuhan. Dia kata, anda teka you masih mentah lagi. Semasa saya buka beliau, ayah pun daripada Jertih. Beliau adalah seorang ketua pondok, telah meninggal dunia, selamat di tanah di pinggiran Batu Kings. Itulah tuan-tuan dan puan sedikit banyak. Kalau terdapat apa-apa yang salah, mungkin tersinggung perasaan, maafkan saya masih minta. Sebelum saya mengakhiri dengan nafas yang mulia, dikeluarkan dalam kekafiran dan dimasukkan dalam kefakiran serta kesabaran penyakit. Rezeki jodoh maut hanya daripada Allah. Saya sedang kumpul sedikit, orang kata rezeki, untuk ke negeri Kelantan, kerana musim menuai akan tiba, kerana bantu-bantu di sana dan pergi ke kubur Tuan Guru Arwah Negatif untuk memberi kehormatan. Itulah tugas saya. Dan apa tugas utama saya? Berganding bahu dengan tuan-tuan dan puan membawa agama Allah ke akhir zaman atau ke akhir. Itulah tugas saya yang penting. Dan sebelum saya sudahi, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pengurusi, yang arif panimah, semua anggota tokoh semajid, para pendengar, ibu-ibu yang hadir. Itulah rimau mati melainkan belah. Sebagai hamba Allah, kita akan tinggalkan nama Abdul Manan bin Abdullah, seorang mubalik Islam. Dan itu saja tuan-tuan dan puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sulit, tutup makan. Cikgu. Kenapa orang Hindu sembahyang pukul 7 tu dia ikut rencing? Okey, masa tu sama. Suratan. Oh. Okey. Merah. Boleh Tekan dia. saya sikit lah. Tekan sikit. Dia keluar merah. Okey. Ada keluar merah? Tidak keluar apa? Lampu dia jadi merah. Tuan, satu soalan yang betul-betul menarik dan wajib saya kena cerita. Di Pulau Pinang, semasa itu Datuk Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan beliau boleh berkuasa kami, dan beliau adalah pengaji Veda dengan arwah Adik Aziz, Dr. Mahathir dan Datuk Najib. Keempat-empat pemuda ini adalah pengaji Veda. Mereka tahu tentang agama-agama lain. Apabila satu Tok Siap Hindu selalu maghrib tang. Habis Tok Imam kata, ini apa binatang ni? Bunyi loceng pada maghrib. Apabila semua turun, ayah saya pun di kategori turun ke sana dalam satu perbincangan di Masjid Besar Permatang Pau, Pulau Pinang, di sana panggil Hindu Tok Siap tu, gigil, turut sembah kaki. Kenapa bunyi loceng 7.20 selalu berganggu sampai jadi perkauman? Dia kata ini perkauman, tak ada. Saya silap, 12 lebih. Tuan-tuan tahu tak apa dia kata? Dah 12 lebih. Tani. Semasa itu, kedai-kedai kuat di dalam toko. Apabila perkara ini baru dibubarkan oleh Datuk Anwar. Subhanallah.
So 1 gelas 70%, 2 gelas. So hari Jumaat pula 3 gelas. Oh, ni apa? Jam 100%. Tang. Pasal itu ini satu bukan perkauman, satu sistem. Pasal itu semua kedai-kedai dibubarkan. Ini bukan perkauman. Dan di Kampung Medan, saya dah putih mayat. Tuan-tuan tahun berapa? Di sana lah saya dapat satu hidayah. Parang terbang. Tuan-tuan, kaum hidup 1,800 telah. Tempoh mungkin keluar sikit. Saya dapat mengambil mayat di sana. Bila saya pakai DBKL, bawa mayat, saya tengok 2 pemuda Melayu dan 8 kaum atas saya nak potong. Saya kata, 8 pemuda yang asal saya itu tengok saya, tinggal orang lari. Dan apa tu 2 budak ni tanya, mana? Ani apa? Makhluk asing kan? Situ, manusia. Mana? Sami ke? Ada teka. Baji, kena angin jatuh puluh macam ni ada teka besar. Saya cakap ada, pembakar mayat. Budak dua-dua lari pula. Tuan-tuan, kenapa? 6-8 ibu tu tengok saya. Mereka tak potong dalam gaduh tu. Kerana sekali lagi saya sebut, undertaker tidak boleh dijumpa. Dia takut dia tu mati. Mat ajal. Kerana itu, perkara itu selamatkan 2 budak anak Tok Imam. Yang terbaik, Tuan Haji Anwar masih hidup. Dan sekali-kali saya akan ke masjid besar Kampung Medan. Sampai sekarang tuan-tuan, saya dihormati dan saya seorang. Kenapa? Perkara itu kerana pikul mayat. Tuan-tuan, yang bukan Islam, undertaker wajib pikul. Yang lain tak boleh. Kerana seorang hamba Allah menyawal kepada pihak tersebut, kenapa awak angkat mayat ini di sidang perkahwinan jamuan Muslim Melayu? Dalam beda tak boleh. Keluar perlu. Melayu pula tahu beda. Satu tuan-tuan, jangan disangka air yang tenang tiada buaya. So betul. Maka report polis. Report polis, maka itulah. Tak boleh pikul di perkampungan Melayu. Hanya undertaker mengambil melalui van dan bakar. Kerana itulah berkauman itu. Lepas tu di shuttle. Dan yang bunyi loceng itu kerana tani mabuk. Bukan berkauman. Itu tosiak sebar kaki. Sekarang tosiak itu dibuang negeri. Tak boleh jadi tosiak. Kerana itu kedai-kedai tuan ini semua diharamkan dan dibersihkan. Sekarang semua relax pada hal. Tapi satu lagi tuan-tuan, satu lagi perkara saya kena beritahu tuan-tuan waspada. Sediakan payung 10 ya. Tentang satu perkara, iaitu jiran. Asap masuk rumah tuan. Apabila saya tazkirah di satu mati di Masjid Terapung, Pucuk. Tuan-tuan tahu Masjid Terapung Pucuk? Benda hari tanya saya, Abdul Manaf, saya hari ini pening kepala saya, anak pingsan, anak bina berubah, kenapa? Asap. Okey, macam mana tuan-tuan nak berhenti perkara itu? Asap. Tuan buat tembok pun dia masuk juga. Tak kipas asal. Macam mana tuan-tuan? So bila jumpa kita akan jiran. Mada pida ulu tengok. Terus jatuh dia sembah. Itulah kalimat dia. Mada. Apa maksud tu? Mada pida ulu tengok itu awak adalah orang ini. Utamakan ibu, ayah, tuan guru. Barulah apa yang kamu sembah. Subhanallah, dia pasal kita menyembah Allah dalam konsep pertolongan yang benar. Mada pida ulu tengok. Kalau satu itu nak galau cakap mada pida ulu tengok. Malah tidak perlu dia bang. Di satu betul. Dan satu lagi, apabila satu muslimah kata masak daging, kakak ini dia kita pula garang, kenapa dia masak daging ini bau? Cakap dengan dia orang, apabila dia orang kemayan masuk sini atau asap ini yang mana baik? Tapi asap itu tak menyusahkan tuan-tuan. Asap itu apabila masuk ke rumah tuan-tuan, Allah SWT tukar dengan asap apa? Asap individu, asap biasa. Perkara itu tidak boleh untuk orang-orang yang kalimah. Dan satu lagi tuan-tuan bertuah menjadi asal Muslim Melayu, tidak boleh
jumpa toyor hantu setan iblis. Saya tuan-tuan pening kepala. Bukan ada orang Di mana? dekat jalan Pori. Maka tuan-tuan dekat Temple Park saya tengok satu kakak Melayu kata, bang, saya nak kupas mayang boleh tak bang? Tapi tengok kat bawah kaki tak ada. Kak ni nak semayang ke? Kak tengah disemayangkan, pum, hilang. Banyak tuan-tuan, bahasa saya ni mata hati. Dan satu lagi, saya boleh bau tentang ular-ular. Itulah sampah-sampah di tempat jangan dibuang, kerana ular senduk dia di kawasan sampah-sampah. Dan ular senduk ini memang sangat bisa, dan saya telah melalui 2 suntikan khas daripada General Hospital. Hampir mampus mati kerana ular yang suntik itu dia sayang saya kerana hibuan dia tak masuk dalam. Tuan-tuan, dulu saya simpan ular-ular ini di bawah kaki ibu dan anak-anak dara kakak saya. Pagi-pagi ibu kata, bodoh, mampus aku, ni ular ni, ular sedut, kenapa? Kalau letak di bawah katil perempuan, letak di katil bawah lelaki, dia bangun, dia keluar, dia naik atas abang dia. Itulah ular sedut. Binatang yang mempunyai sifat kemaluan dan sifat dendam. Kerana sejak kecil saya simpan roket dan saya main dengan ular-ular. Dan satu praktikal, tuan-tuan, di kondo pun ada tuan-tuan. Pasal tu pembunuh. Waspada sampah-sampah semua. Tadi saya tengok dekat tempat yang kita bersih tadi, orang-orang buang sampah dekat tepi taman tu pun ada tuan-tuan. Kerana itu waspada. Sangat bahaya. Dan satu lagi, untuk muslimah-muslimah inai. Ada tak wajib dalam perkahwinan adat Melayu. Adat Melayu ni penuh dengan keislaman. Jangan tolong, inai. Ada tak wajib. Di Masjid India, kakak Melayu kita penuh dengan mas. Besok mau kahwin, inai. Saya menyoal kakak kita. Kakak nampak ni seperti bidadari dan seperti pinang di belah 2 pengantin. Kenapa ini? Anda tega, ibu ni masih mentah pasal ibu ni belum nikah. Ibu ni bujang apa? Keluar. Lama kelamaan. Jadi dia minta amalkan inai Arab. Tapi inai Arab susah. Dan sekarang ni perkahwinan hari Ahad, Zaitun Osman, dekat sana pula ada cok inai. Tuan-tuan, kalau dulu perkara itu dikerantah pada Imam, diharapkan. Dan satu lagi, dengan tidak menyentuh perasaan, yoga di UTM dengan 200-300 muslimah. Semasa itu yang berbahaya Datuk Zainuddin, ketua UTM. Beliau tanya, anda jaga jelaskan tentang yoga. Yoga ini adalah untuk bukan Islam. Kenapa? Pak Imam, saya hanya kerana muslimah. Maksud yoga itu bermesra dengan konsep ketuhanan dengan 300 skill subah. Tuan-tuan faham? Faham? Bermesra itu apa tuan-tuan? Saya potong sensor sikit. Faham tak? Bermesra dengan 300 skill. 300 skill. Cara. Maka ini adalah satu konsep bukan untuk Islam. Saya dah selama dah 3-4 tahun tak pernah mana-mana pejabat, mana-mana pihak tak pernah cari saya kerana ini adalah kebetulan. Yoga ini maksudnya untuk Islam. 314 skill bermesra dengan konsep ketuhanan. Dan kita menjadi hamba kepada konsep ketuhanan, bukan bermesra dengan konsep ketuhanan. Untuk diri saya dan kawan-kawan, itulah. Dan inai, satu perkara yang wajib saya cerita dengan muslimah, tangan akan keluar kulit. Lama-lama lepas nikah 6 bulan menangis pula tengok. Jangan salahkan orang. Kerana apa? Tidak wajib. Adat Melayu ni penuh dengan Islam, bukan dengan adat lain. Saya ni seorang pengaji adat Melayu sejak kecil, kerana campur dengan Muslim Melayu. Inai itu kalau boleh amalkan yang Arab. Tapi yang Arab itu mahal sikit, 300-400. Dia kekal. Dan satu lagi tuan-tuan, apabila tuan-tuan nikah dengan muslimah, bila tangan
Saya rasa jijik. Minta maaf, saya rasa jijik. Pasal apa saya ini tak pernah sumbang, tak pernah tutup. So rasa jijik. Dan satu lagi, Bismillah. Ada tak Allah SWT melindungi serah kepada Allah? Kerana ini adalah satu perkara yang. Dan satu lagi untuk lelaki buat tahan. Apabila pejabat UMNO PWTC menghantar saya berdakwah di Chowking Raja Laut. Assalamualaikum muslimin. Kalau beli jangan beli buat tahan ni kerana syirik dalam agama Allah. Habis kita nak pakai apa? Ada tiga. Buat tahan. Syirik dalam agama Allah. Kalau beli udang galak 2 ekor. Petai seulas, serai seulas, campur buat sambal suruh bini buat. Makan dia bubuk jadi pengantin baru subhanallah. Ini adalah petua daripada pondok. Habis arwah tuan guru hanya orang satu. Dan punya anak ramai. Walaupun usia ini adalah petua untuk sistem lelaki. Tuan-tuan, Dua udang galah. dua udang galah dengan petai. Saya tuan-tuan boleh. Dan satu lagi tuan-tuan dalam budi bicara ini, saya sebagai undertaker, pembakar wanita, nafsu saya dipotong dengan cara apa? Bawa pria kata hijau, campur merah, campur susu lembu, minum. Sorry. Tak ada nafsu juga. Tak ada, selepas mengucap doa masyarakat di negeri Perak, makan lembu, kuat balik bangsa kami. Tuan-tuan, sendiri kita kena ubah saya. Jangan kita ikut adat Melayu. Jangan keluar landas dan adat Melayu penuh dengan Islam. Tuan-tuan, sekali lagi, udang galak adalah protein untuk sistem organ tenaga batin dan hati. Dan bukan laut ya, sungai. Kalau boleh pergi Tanjung Karang. Kalau tuan pergi Tanjung Karang ini dengan selama ada 3 ke angkat tahu. Konten. Itulah udang galak ni baik. Dan untuk perempuan, satu untuk bra cancer. Keibuan yang ada, bra cancer. Kalau boleh, jauhkan kunyit. Kunyit dan satu lagi makanan-makanan bukan Islam. Makanan-makanan bukan Islam tu, tuan-tuan tahu tak koci? Koci. Itu bukan Islam bukan. Dan satu lagi tauhid. Tauhid siapa buat tuan-tuan? Tauhid. Ada tak satu Muslim Melayu buat tauhid? Dan gunting rambut. Habis yang berbagi kata tu Imam, saya ni kapal semat nak kahwin 2 lah mana? Okey. Saya kata cuba kat mana? Di baba. Duduk tu Imam. Saya kata depan tu Imam dia tukar tak pisau break. Ada cakap dia patah, dia tukar. Lepas tu baru dia cukup. Alah. Saya tanya dia bantu Imam, blade ditukar. Tapi ibu ada kesan campur. Tu Imam terkeluar sesemua saya cakap. Terkejut tu Imam. Ibu tu pasal tu amalkan gunting-gunting rambut di kedai Muslim Melayu. Tuan-tuan, kalau boleh amalkan di Polisium. 24 jam Muslim Melayu babas buka untuk tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan cakap ada jaga dalam kenal saya. Ada jaga agak 24 jam depan di DKL, Polisium jaga depan itu. Masjid India. Dan di sana tuan-tuan boleh tengok berapa ramai muslimat tempatan yang ada untuk inai jiran. Habis bro gunting aku kata mana ini tak boleh stop mana. Anak Datuk, anak Tan Sri. Ini Datuk kata kalau Datuk tahu Datuk Muslim lain memang marah. Bila balik rumah 3 hari. Lama-lama gitu. Sekali lagi akan rosak. Dan satu lagi, kalau nak goreng powder, goreng kat mana? Pasal apa? Dengan pendek kata, dengan tidak menyentuh perasaan. Kakak Melayu mengamalkan minyak ikan bilik, minyak belacan. Kakak Cina, kreatif minyak batu. Kakak kaum saya pasal minyak apa? The educators. Apabila ayah saya kata, pemburu-pemburu tempatan, Hashim Dayat akan turun ke Kelantan untuk saya bagi jamuan di bawah itu, masak 2 ekor
ini biawak. Saya tanya dia, biawak sungai atau bukit? Dia kata bodoh, sungai makan bangkai, bukit. Saya tanya beliau, jikalau kemarau, yang bukit itu tak ada makanan, dia turun ke sungai, dia makan bangkai, terkejut. Oh, jangan. 1 kilo RM50 bang. Pure kuning. Okey, chapati. Chapati dia. Tuan-tuan, saya masuk ke kedai mana-mana. Orang berkecana buat teh, saya biar dia anjing dapat. Nih, ambillah. Kadang membakar 8 kasta. Macam Datuk Arudi, dia pergi gambar, dia tengok ada tak botol, bodoh boleh balik. Tuan-tuan macam mana? Maulana daun pisang, daun kecil. Dan kita amalkan 786 bintang sabit, warna hijau atau tak. Apabila seorang bukan Islam membeli kedai daripada yang Muslim, walaupun Melayu dia Muslim, dia kata ini semua jangan angkat. Package satu kali saya beli RM10,000. Betul. Apa dia? Ayat kursi. Dan satu lagi, 786 bintang sabit ni di Pulau Pinang warna hijau. Ini adalah pure Muslim tempatan Persatuan Tanah Melayu. License shop. Kalau tak ada lambang ni, janganlah masuk. Tuan-tuan, jika tidak tahu, Allah SWT Maha mengampuni. Kalau dah tahu, jangan buat. Akan dikira. Kaunter, masuk balik. Sekali lagi, 786. Puan-puan pernah tengok tak 786 ni? Apa maksud dia? Ayat pertama kita. Subhanallah ini ya. Ayat pertama kita. Maka, tak payah was-was. Terus masuk. Diserahkan. Was-was, tak payah was-was. Kalau kuning, was-was. Hijau, persatuan-persatuan Muslim Tanah Melayu. Tapi di Kelantan, di Pulau Pinang, tak payah risau. Memang pure. Di Pucuk, di Ampang, deg-dag. Satu lagi tuan-tuan. Oh, sakit perut buat kita. Apa ni makan ni kambing sakit perut? Bukan kambing sakit perut. Benda itu tidak halal bagi perut Muslim yang lain. Kerana mendapat sisa ibu kandungan yang halal di dalam perut. Wujud. Tidak boleh diubah. Jangan salahkan kedai, jangan salahkan pemasak. Kerana makan itu tidak boleh diterima oleh organ sistem pengenalan. Tuan-tuan, satu kopi halal dan tidak halal. Tidak halal bagi pengurusi. Saya beritahu. Kenapa saya tidak kafir? Dan mengucap pun masih tidak kafir. Kecil-kecil makan buka-buka. Tetapi tuan-tuan boleh tahu. Dan satu lagi, apabila minum, satu lagi untuk muslimah-muslimah sediakan satu sudu di handbag. Kalau kerja pejabat, pasal di kedai-kedai Myanmar, Buddhis, macam-macam bangsa makan mie goreng. Lepas tu air itu, kuman itu dalam berikut. Yang lain, satu muslimah, Cik Zalia Yusof, ketua UUM Sintok Changlun. Beliau dah nikah, baru nikah. Beliau adalah ketua pelajar untuk semua. Dan beliau kata ada 3. 2 perkara saya nak kongsi. Suruh ni, kawan saya makan satu budak perempuan, dapat ciri-ciri turun. Kenapa? Kerana yang mengambil bukan halal, campur. Tetap cek dalam makmal bakteria itu adalah. Karena itu sudah basuh tangan. Di Kelantan yang mana orang makan sudu dia banyak semua. Jaga bawa sudu. Cek. Dan satu lagi, santan. Cap Rohani Enterprise Muslim Melayu 3 babu dan 3 bintang. Apabila muslimah buat duduk lain, terdapat satu bawah kotak tu merah. Habis muslimah Melayu stop.
panggil undertaker terawal Masjid Muntadha. Apa benda merah itu? Merah untuk yang dah habis. Okay. Di Taikusau 6.8 billion berkumpul di sana dan pecah kelapa. Kenapa? Tahun baru mereka itu adalah adat mereka. Apa yang mereka sembah kita hormat, apa yang kita sembah mereka hormat. Dan dipotong macam kepala dan ditaruh 3 line, merah, putih, oranye. Pom. Selepas itu arwah Tuan Kadir panggil saya semasa itu undertaker. Saya kusung catat tahu kenapa punya kau pukul buruk. Buruk ni kepunyaan siapa? Kepunyaan hutan. Kepunyaan ni apa? Hutan semana. Kenapa pukul? Saya kata, Pak, kau minggu ni menyembah. Mana boleh pukul? Menyembah. Bukan mereka yang pukul, satu sindiket yang kutip kelapa Subhan. Sindiket kutip, blender balik dan so maka yang ini tak boleh itu kena pakai cangkang. Maka pernah balik masuk kotak. Sekali lagi, abu mayat manusia maka di sana muslimah-muslimah yang menangis dan saya terus dapat tempat kerana membuat penjelasan dan saya disedekan, diberi baju dan mereka kata undertaker, kalau boleh apa yang kita amalkan, Kak, amalkan santan yang di kereta yang mana ada santan semua pakai peras dan tauke kalau boleh buat di rumah, ambil kacang hijau, bubuk, makan sendiri. Dia datang betul sekali lagi, yang halal tidak sedap, yang tidak halal sedap. Itulah yang ditakdirkan ujian dan santan kelapa kalau boleh amalkan yang grand. Yang satu lagi tuan-tuan, orang-orang kampung kadang-kadang ambil barang di Kelantan pun sama nasib, jangan salah. Itu adalah perbuatan bukan Islam. Kalau boleh balik kita pun jangan. Di Kelantan dia orang macam ingat di kedai dalam Kumang Pasu kedai. Maka TJ Puan banyak kita dah kongsi tentang makanan dan terakhir sekali untuk muslimah Inan. Okey. Dan orang-orang muslimah Arab saya jumpa di Lawak tengah kacing tempat mandi pakai kalung bunga batu kis. Oh, risau. Saya kata bila jadi Sami? Apa macam Sami? Saya orang Arab juga. Ini Sami pakaiannya yang bunga maligai itu. Salah. Saya tunjuk, ini muslimah tempatan Malaysia. Explain to her. Kakak kita kata, kau ni bodoh, Arab, bodoh sangat. Oh, what the meaning of bodoh? Kita tahu. Kita kembali sinar faham. Dulu. Buka butik dalam Quran. Pelaris. Tuan-tuan, pelaris di kedai-kedai, di kaunter bawah boleh tengok. Dan sejak kecil kita membeli roti canai di kedai-kedai mama, tempatan, di kedai-kedai muslim, mana-mana kedai. Kenapa satu ubi kantang atau satu kecilnya daging ayam tidak dalam tali itu? Beli roti canai, hari kosong, satu ubi pun tak ada. Kenapa? Pelaris. Ini semua adalah pelaris. So itulah tuan-tuan, sampai di sini saja. Mungkin masa tidak izinkan Maisha dan itulah muslimah dan muslim sedikit banyak dengan tidak menyentuh. Kalau boleh selamatkan saya dengan cara tidak berfacebook dan tidak mempamerkan diri, dendakan diri, bertakwa dan memberi kalimat-kalimat yang penting kepada muslim tempatan tanah Melayu. Biar saya mati tuan-tuan, tetapi kalimat saya ini tuan-tuan amalkan kerana ditakdirkan oleh Allah SWT. Gerak diri kita pun adalah yang kuat. Kalau saya tak cakap, mulut saya akan buka. Ya tuan-tuan dan puan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sekian sajalah kongsian daripada Saudara Abdul Manan. InsyaAllah kita akan sembahyang Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.